Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Minggu ni kita akan masuk bab baru iaitu bab 5, tajuk genetik. Dalam tajuk ni ada 5 subtopik yang awak semua akan belajar. Yang pertama, pembahagian sel. Yang kedua, pewarisan. Yang ketiga, mutasi. Yang keempat, teknologi kejuruteraan genetik. Dan yang kelima, variasi. Okey, 5.1, pembahagian sel. Nukleus, struktur yang ada dalam sel yang mengawal semua aktiviti sel. Nukleus mengandungi kromosom. Okey, dia ada kromosom. Dalam kromosom dia ada DNA. Dalam DNA dia ada maklumat genetik yang kita panggil dia gen. Okey, kalau awak tengok kat sini, gambar ni adalah gambar sel. Dalam satu sel ni dia sangat kecil. Dalam sel tu dia ada nukleus. Dalam nukleus ni, dia yang hitam ni, dalam nukleus ni kalau dibesarkan lagi, kita boleh nampak kromosom. Dalam kromosom tu pula, kecil lagi ni bahagian kromosom ni, dia ada pula DNA. Apa itu kromosom? Okey awak. Kromosom ialah struktur berbentuk berbenang panjang dan halus yang terdiri daripada DNA iaitu asid deoksiribonukleik dan protein yang terdapat dalam satu nukleus. Ni gambar kat tepi ni adalah gambar sebenarnya adalah gambar kromosom. Yang awak nampak hijau-hijau kecil ni. Hijau-hijau kecil ni adalah rantaian DNA. Dia sangat-sangat kecil. Okey. Tadi kromosom. Sekarang ni kita masuk pada gen. Gen tu ni yang duduk dalam kromosom. Okey, apa dia? Satu faktor atau unit keturunan pada kromosom yang terlibat dalam pemindahan maklumat baka daripada satu generasi ke generasi lain. Fungsi gen ni adalah untuk menentukan sifat atau ciri individu. Gen ditemui dalam DNA dan tersusun secara linear pada kromosom. Molekul DNA terdiri daripada dua rantai yang berlingkar mengelilingi molekul protein pada kromosom. Okey, yang ni adalah gen. Dalam gen ni, dia ni duduk dalam kromosom. Setiap gen ni, kalau tengok, dia membawa ciri. Contohnya rambut kita lurus, rambut kita kerinting, mata kita hitam, mata kita biru. Semua ni direkod oleh kod-kod ni. Setiap individu, maksudnya saya, awak semua, kita ada gen kita yang tersendiri. Setiap gen membawa maklumat DNA. DNA adalah ringkasan kepada asid deoksiribonukleik. DNA merupakan struktur berbentuk helix ganda dua. Kalau tengok bawah mikroskop elektron, tengok. Okey, tengok bentuk dia ni, dia berbentuk helix ganda dua. Dia berpintal dan dia terungkai secara dua-dua. Molekul duplet DNA terdiri daripada gen yang mengkodkan maklumat genetik. Inilah genetik kita. Setiap individu mempunyai genetik yang berbeza-beza. Okey, awak tengok gambar. Yang gambar ni adalah gambar dalam suatu sel. Dalam sel ada nukleus. Dalam nukleus ada kromosom. Ni. Kromosom, dalam kromosom ni tengok perincian dia lagi. Nampak tak bentuk dia? Bentuk helix ganda dua. Dekat bentuk helix ganda dua tu ada lagi kod-kod dia ni. Menunjukkan bahawa terlalu kecilnya maklumat DNA. Setiap ni memberi maklumat DNA yang tertentu. Ciri-ciri pada diri kita. Apa sifat kita? Kita ni tinggi ke, rendah ke, warna kulit ke, kumpulan darah ke. Semua ditentukan oleh maklumat DNA. Okey, tadi pengenalan kepada beberapa istilah yang ada dalam genetik, gen, DNA, kromosom kan, pengenalan kepada tu. Sekarang ni kita pergi kepada pembahagian sel pula. Okey, pembahagian sel. Sel ialah unit asas semua benda hidup. Semua kita tahu, manusia, haiwan, tumbuhan, dia
terdiri daripada sel, unit asas benda hidup. Sel membahagi untuk menambahkan bilangannya dalam sesuatu individu. Kenapa sel tu membahagi? Satu, untuk tumbesaran. Dulu kita lahir kecil, sekarang ni awak dah besar, tinggi panjang kan? Okey, jadi sekarang ni macam mana awak boleh membesar? Awak membesar disebabkan oleh badan kita ni mengalami pembahagian sel. Pembahagian sel menyebabkan pertumbuhan atau pembiakan berlaku. Nukleus mengawal semua aktiviti sel. Okey, kena ingat semua aktiviti sel dikawal oleh nukleus. Awak kena ingat ni. Kalau soalan periksa tanya, kena ingat. Kromosom mengandungi bahan baka yang dapat dipindahkan dari sel induk ke sel anak dalam proses pembahagian sel. Okey, maksudnya daripada baka mak ayah kita akan turun kepada kita. Kita akan turun kepada anak-anak kita. Pembahagian sel melibatkan proses pembahagian nukleus dan pembahagian sitoplasma iaitu sitokinesis. Ini nama proses dia, sitokinesis. Pembahagian sel berlaku melalui dua proses iaitu mitosis dan meiosis. Kena ingat, mitosis dan satu lagi meiosis. Awak kena ingat nama dua proses ni. Okey, kalau soalan periksa tanya, apakah proses pembahagian sel? Awak kena ingat ada dua. Satu nama dia mitosis, satu lagi nama dia meiosis. Mitosis, apa itu mitosis? Okey, so kita tengok apa itu mitosis. Mitosis ni ialah pembahagian sel yang berlaku dalam sel soma. Sel soma ni sel mana? Sel seluruh badan, kecuali sel gamet. Mitosis ni berlaku pada seluruh sel badan. Tak kira lah sel kat tangan ke, kat kaki ke. Bilangan sel akan bertambah semasa mitosis. Kalau tumbuhan pula, mitosis berlaku di hujung akar, hujung pokok dan tisu kambium pada batang. Kena ingat ni. Awak kena ingat perkataan ni. Tumbuhan berlaku di hujung akar, hujung pokok dan juga tisu kambium pada batang. Tisu kambium ni ialah tisu pada batang pokok tu. Sebab itulah batang pokok daripada yang kecil, lama-lama batang pokok tu jadi besar. Seterusnya, fasa-fasa dalam mitosis. Fasa yang pertama kita panggil dia interfasa, iaitu fasa persediaan sel untuk menjalankan pembahagian sel. Sintesis organel yang diperlukan mereplikasi DNA, sintesis protein dan pengumpulan tenaga berlaku semasa interfasa. Maksudnya sebelum sel tu nak membahagi, dia kena bersedia dulu. Kalau dia kecil, dia akan membesarkan ataupun menggandakan bilangan-bilangan bahan-bahan yang ada dalam sel tersebut. Okey, kemudian proses replikasi. Yang kedua, proses yang berlaku adalah replikasi iaitu penggandaan di mana bahan genetik menjadi 2 kali ganda. Dia jadi makin lama makin banyak. Yang ketiga, semasa interfasa, kromosom berbentuk berbenang halus yang panjang, manakala nukleus diselaputi membran nukleus. Proses mitosis, dia melibatkan 4 fasa. Awak kena hafal 4 fasa ni. Yang pertama, profasa. Yang kedua, metafasa. Yang ketiga, anafasa. Yang keempat, telofasa. Pamantelo. So, awak kena ingat proses-proses. Dia mesti berlaku ikut turutan. Pro, meta, ana, telo. Peringkat pertama, profasa. Di mana pembahagian bermula pada sel induk. Kromosom menjadi pendek dan tebal serta kelihatan jelas. Ni bulat-bulat ni adalah nukleus. Dalam nukleus tu dia ada kromosom. Jadi bila nak berlaku proses profasa ni, kromosom tu yang asalnya dia macam benang-benang halus, kecil-kecil macam tu. Halus je, tak nampak pun sebenarnya dengan mata kasar. Bila dia dah nak mengalami profasa, dia akan jadi
tebal dan pendek. Yang nipis halus-halus tadi tu, dia automatik dia akan jadi makin tebal dan pendek. Setiap kromosom terdiri daripada satu pasangan kromatik seiras yang terikat pada sentroma. Okey, kena ingat perkataan sentroma. Sentroma yang mana? Sentroma tu adalah yang tengah-tengah ni. Yang tengah-tengah ni. Tengah-tengah tu kita panggil sentroma. Kromatik gentian gelendung mula terbentuk. Mana gentian gelendung? Kat tepi ni. Okey, tepi ni kita panggil gentian gelendung. Kromatik terlekat pada gentian gelendung di sentroma. Kromosom tadi, yang ni kita dah tak panggil kromosom dah. Bila dia jadi berpasangan macam ni, kita panggil dia kromatik. Nukleolus apa? Nukleolus ni mana? Yang luar ni. Yang garis biru luar ni kita panggil nukleolus. Bila dah masuk proses profasa, nukleolus hilang dan membran nukleus terurai. Satah khatulistiwa. Tengah-tengah ni. Okey. Yang ni adalah gelendung protein. Jadi dia punya kromatik ni akan terus tersusun. Tersusun di atas satah khatulistiwa. Okey, ingat sentroma membahagi dua. Sentroma yang mana? Sentroma ni yang tengah-tengah ni, kat sini. Setiap pasangan kromatik dia diikat pada sentroma. Peringkat yang ketiga, anafasa. Dua kromatik seiras berpisah pada sentroma untuk membentuk kromosom anak. Kromosom seiras ditarik ke kutub-kutub sel yang bertentangan disebabkan oleh pemendekan gentian gelendung. Tadi gelendung ni panjang. Bila dia makin pendek, automatik dia akan menarik pasangan kromatik ni satu pergi ke sebelah kanan, satu pergi ke sebelah kiri. Jadi kalau kita ada 4, maka 4 ke kanan, 4 ke kiri. Ini berlaku pada peringkat ketiga, anafasa. Peringkat yang keempat, telofasa. Kromosom menjadi nipis dan panjang serta kurang kelihatan. Kromosom tadi tu, asal tadi kita nampak dia tebal kan. Masa proses profasa dia tebal dan pendek. Sekarang ni dia dah tak tebal dah. Dia dah kembali ke bentuk asal iaitu nipis dan bentuk panjang. Gentian gelendung menghilang. Ni yang kat tepi tadi yang kita nampak urat-urat warna kuning tadi tu dah tak ada dah. Okey, membran nukleus muncul semula. Membran nukleus timbul balik. Timbul balik iaitu tempat di mana kromosom berada. Kita tengok nukleus terbentuk semula. Nukleolus terbentuk semula. Dah ada balik nukleolus. Sitokinesis iaitu proses pembahagian sitoplasma berlaku pada peringkat akhir. Kita tahu sel tu besar kan? Sel tu besar, nanti bila habis akhir je proses telofasa, dia akan masuk sitokinesis. Di mana sel tadi tu dia akan membahagi dua. Asalnya satu sel, bila berlakunya pembahagian kromosom, maka sel tadi akan membahagi dua. Bila dia membahagi dua, bermaksud satu sel dah jadi dua sel. Ini menunjukkan bahawa proses pembahagian sel ni adalah proses menggandakan, menambahkan bilangan sel. Kalau dalam badan kita ada berjuta-juta sel mengganda, maksud dia makin lama saiz kita akan jadi makin besar. Okey, ini yang gambar saya ambil daripada internet. Okey, menunjukkan proses sitokinesis yang berlaku dalam sel haiwan. Kita boleh nampak lama-lama sel tu dia automatik berlaku macam ni. Dia akan mencerut dengan sendiri. Yang hitam-hitam ni, ini adalah nukleus. Proses yang kita kata mitosis, meiosis, anafasa, telofasa tu berlaku kat dalam hitam ni lah. Apa beza pembahagian sel haiwan dengan sel tumbuhan? Okey, sel haiwan, membran plasma di antara dua nukleus mencerut sehingga terputus dan dua sel anak terhasil. Kalau tumbuhan pula, plat sel mula terbentuk di antara dua nukleus dan membahagikan sitoplasma. Dinding sel terbentuk di dalam ruang antara plat sel dan dua sel anak terbentuk. Ingat, mitosis
menghasilkan 2 sel anak. Kenapa pentingnya mitosis? Okey, 1, menambahkan bilangan sel untuk pertumbuhan demi kemandirian sel. Sel tu kena bertumbuh untuk kemandirian organisma, untuk memastikan organisma tu sentiasa hidup. Kalau sel tak bertumbuh, organisma tu terbantut, dia boleh mati. Yang kedua, menghasilkan sel baru. Mitosis penting nak hasilkan sel baru bagi menggantikan sel rosak, cedera atau mati. Okey, contoh kulit kita tercedera, terkopak kulit ke apa ke, tengok-tengok dalam masa 3 hari, tumbuh kulit baru. Proses naik kulit baru tu, tumbuh kulit baru tu bermaksud kecederaan di kawasan sekitar kita tu, sel-sel kat tepi dia tu menyebabkan berlakunya proses mitosis. Yang ketiga, menghasilkan individu baru dalam pembiakan untuk mengekalkan spesies baru. Contoh macam haiwan ameba. Okey, haiwan ameba dia akan membelah dua diri dia untuk membentuk daripada satu induk. Okey, satu induk ameba. Bila dia sampai tempoh matang, ameba tu sendiri tu dia akan membelah dua. So, dia akan menghasilkan 2 sel ameba yang baru. Antara induk dan anak. Proses pembahagian sel yang kedua, kita panggil dia sebagai meiosis. Okey, meiosis. Ejaan dia ada huruf E. Kalau tadi mitosis, yang ni meiosis. Mito, M-I-T-O. Maksudnya ada huruf T kat situ. T bermaksud tu. Duk ingat tu. T, tu. Tu 2 sel anak. Mio, E. Ada huruf E. So, E kita ingat meiosis akan menghasilkan 4 sel anak. Meiosis ialah proses pembahagian sel induk yang menghasilkan 4 sel anak. 4 sel anak tidak seiras. Dia tak sama. Okey, kalau mitosis, anak dengan mak akan sama. Okey, maksudnya bukan anak dengan mak. Sel induk dengan sel yang baru terbentuk tu sama. Tapi kalau meiosis, dia tak sama. Hanya mempunyai separuh bilangan kromosom dalam sel induk. Kalau tadi mitosis 4 sel kromosom induk, anak pun akan ada 4 sel induk. Tapi meiosis, kalaulah induk tu ada 4, anak dia hanya akan ada 2 sahaja. Proses meiosis ni cuma berlaku dalam sel pembiakan sahaja, iaitu di organ pembiakan sahaja, tak kira haiwan, manusia, tumbuhan. Okey, untuk menghasilkan gamet. Gamet yang terhasil adalah untuk pembiakan seks bagi haiwan dan tumbuhan. Haiwan berlaku dalam testis dan ovari. Manakala tumbuhan berlaku dalam ovari dan juga enter. Ingat, kalau meiosis hanya untuk penghasilan gamet sahaja dan berlaku pada organ pembiakan sahaja. Peringkat meiosis, okey, nama peringkat dia sama macam mitosis. Profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Tapi meiosis ni dia berlaku 2 kali. Pada satu sel tu dia berlaku 2 kali. Dia ada profasa 1, dia habis fasa meiosis 1, habis 1 dia akan masuk kepada proses yang kedua. Profasa 1, profasa 2, profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dan telofasa 1. Kemudian pergi kepada profasa 2, metafasa 2, anafasa 2, telofasa 2. 2 kali dia membahagi. Sebab itulah disebabkan dia 2 kali membahagi, maka bilangan kromosom dia akan jadi separuh. Pada proses meiosis 1, okey, meiosis peringkat 1 akan ada satu proses yang kita panggil dia sebagai pindah silang. Okey, pindah silang. Berlaku semasa meiosis. Berlaku semasa pasangan kromosom tersusun di satah khatulistiwa. Dia tersusun ni bila? Pada peringkat metafasa. Metafasa
1. Okey, pada peringkat metafasa. Okey, metafasa 1. Bahan genetik daripada satu kromosom bertukar dengan bahan genetik kromosom yang lain. Jadi bila berlakunya pertukaran genetik ini menyebabkan variasi genetik berlaku. Masa dia tersusun tu, dia tak tersusun saja awak. Berlaku ni, berlaku tindih ni. Kat sini inilah yang kita kata pindah silang. Maksudnya yang biru akan ambil maklumat genetik yang merah akan ambil maklumat genetik yang biru. Bila berlaku pindah silang macam ni, berlakulah perubahan maklumat genetik. Sebab itulah macam contoh kan, macam kita manusia, awak mungkin rambut ikut ayah awak. Tapi dia punya warna rambut ikut mak awak. Dia tak sama. Okey. Ayah rambut kerinting. Mak rambut lurus. Tapi kita dapat ikal mayang. Maksudnya rambut kita ikal mayang, dia tak kerinting, dia tak lurus. Ini pun disebabkan oleh berlakunya pindah silang, iaitu variasi dalam genetik. Kenapa pentingnya proses meiosis? Okey, proses yang menghasilkan gamet. Bilangan kromosom dalam gamet separuh daripada bilangan kromosom dalam sel induk. Tujuan dia adalah untuk memastikan zygot yang terhasil semasa persenyawaan mempunyai bilangan kromosom dalam sel sama dengan sel induk, menyebabkan variasi genetik antara spesies-spesies yang sama melalui pindah silang. Okey, manusia ni, dalam badan kita ni awak, kita ada 46 kromosom dekat sel, ikutlah sel tangan ke, sel kaki ke, seluruh sel. Tapi bila dekat kita punya sel gamet, dekat ovum dengan sperma, ovum dia cuma ada 23 kromosom, manakala dekat sperma dia ada 23 kromosom. Dia kat situ dia cuma separuh aja kromosom. Tapi bila berlakunya persenyawaan antara ovum dengan sperma, dia akan menghasilkan 23 daripada sperma, 23 daripada ovum, maka jumlah kromosom tetap akan jadi 46. Perbezaan antara mitosis dengan meiosis, awak boleh tengok. Perbezaan bilangan kromosom dalam setiap sel anak sama dengan induk. Kalau induk tadi 46, anak pun 46. Tapi kalau meiosis, kalau induk tu ada 46, bila dekat kita punya sel anak, dia hanya akan jadi separuh sahaja, iaitu 23. Bilangan sel anak, mitosis 2 sel anak. Ingat huruf T. T rujuk kepada tu, 2. Kena ingat ni. Manakala meiosis, huruf dia ada huruf E, mio. Dia akan menghasilkan 4 sel anak. Dalam mitosis tak berlaku pindah silang. Dalam meiosis berlaku pindah silang. Kandungan genetik dalam sel anak sama, tapi meiosis berbeza. Kenapa? Disebabkan oleh berlakunya pindah silang. Pindah silang ni ialah pertukaran maklumat genetik. Disebabkan maklumat genetik ni tak samalah, menyebabkan kita antara adik-beradik kita tak akan sama. Mesti juga ada perbezaan. Variasi dalam mitosis dia tak ada variasi. Dia cuma sama sahaja. Bentuk sel tu sama. Maklumat genetik sama. Tapi kalau meiosis yang berlaku pada sel gamet kita dekat ovum dengan sperma, dia berlakunya variasi. Tempat berlaku mitosis, sel somatik. Ingat, sel somatik ni merujuk kepada sel seluruh badan. Manakala meiosis hanya berlaku pada testis dengan ovari sahaja, iaitu organ pembiakan. Okey, jadi kalau awak tengok gambar sel meiosis dengan sel mitosis ni, sel mitosis ni kalau dia ada mula dengan 4, akhir nanti pun dia tetap akan ada 4. 2 sel anak, tapi dia tetap hanya akan ada 4 juga. Dia sama dengan sel induk. Mitosis sama. Tapi kalau meiosis, kalau kita ada 4, okey, 4 kromosom, di akhir nanti dia proses meiosis 1, peringkat 1. Yang ni peringkat kedua. Peringkat kedua ni
Meiosis ni akan menghasilkan kromosom separuh daripada sel induk. Ni 4, last kali jadi 2. Daripada 1, hasilkan 4 sel anak. Mitosis, daripada 1 akan hasilkan 2 sel anak. Okey. So, cikgu harap awak boleh faham. Itu saja untuk penerangan bagi pembahagian sel. Terima kasih. Kalau ada apa-apa masalah, awak boleh WhatsApp cikgu lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.